Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Kuarter Little Channel. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Sas! So, hai korang bersama Abang GQLC. Seperti biasa, di channel abang ni, abang banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori, vlog dan sebagainya. Abang juga ada kongsi beberapa tips-tips untuk cara YouTubers bermula untuk menggunakan mobile phone ataupun kamera, mirrorless ataupun GoPro dengan cara abang sendiri. So, harap tip-tip tu juga dapat membantu anda bagi yang baru nak bermula berkecimpung dalam dunia YouTubers. Okay, so apapun guys, hari ni kurang lagi 4 hari kita nak sambut Syawal. So abang doakan korang semua dapat menyambut Syawal kali ni dengan norma baru. Dan hari ni juga abang ada dengar satu kes yang mana anggota polis trafik mengejar sebuah kereta dan ada tembakan 2 das telah dilepaskan kepada suspek yang mana melarikan diri daripada anggota polis tersebut. So apapun abang nak respect kepada anggota polis tersebut kerana mengambil langkah menembak tayar dahulu sebelum melakukan tembakan yang lebih drastik. Suspek tersebut berjaya melarikan diri. So kita harap pihak polis dapat mengesan dan menangkap dalam masa terdekat. So apapun, hari ni abang nak sambung episod kelima yang mana abang nak kongsi dengan korang tentang perjalanan abang dalam dunia dua roda. Jom, let's go guys. Okey, untuk pengetahuan korang guys, sebenarnya bila abang start race pada awal 2018 secara profesional kat track, abang telah wujudkan satu tim iaitu kolaborasi dengan KB Sun Huat Motor iaitu KB SHM PHR Racing Team. Tetapi pada masa tu juga abang ada 2 tim, yang mana satu tim lagi adalah pasukan daripada Kuarter Little Channel ataupun QLC PHR Motorsport, yang mana kita race dalam 2 kategori. Satu kategori MSBK, Malaysian Superbike Championship, dan satu lagi Malaysian Speed Festival, yang mana Malaysian Speed Festival ni abang masuk dengan tim Kuarter Little Channel ataupun QLC Racing Team, dan untuk MSBK, MSC abang masuk KBSHM PHR Racing Team. So agak confused dekat situ sikit. Mungkin ada yang tengok kenapa sekejap fairing warna ni, baju yang ni, dan sekejap lagi baju yang tu dan fairing yang tu. So semuanya abang akan huraikan dalam video kali ni. Sebab abang nak cerita tentang QLC Racing Team di episod yang akan datang. So hari ni abang nak cerita pasal KBSHM PHR Racing Team, yang mana ikal pada waktu itu adalah berwarna biru, yang mana persetujuan telah tercapai, yang mana kita akan gunakan set warna biru dan ada stripe warna kuning dan warna putih. Itu adalah keputusan yang telah dicapai antara kedua-dua belah pihak lah, antara abang dan Mr. William. So kita pun dah design konsep motosikal berwarna biru. So kita turun untuk berlumba di Sepang. Dan pada perlumbaan yang kali pertama tu guys, abang sebenarnya dalam keadaan tidak sihat. Abang demam, memang demam. Pagi tu bangun memang sangat stres badan. Sebab before kita nak race tu, kita ada pit practice dan pre-practice dan akhirnya qualifying. Dan hari nak race tu memang dah abang agak letih, badan dah agak sakit-sakit, lepas tu tak sihat dan sebagainya. Dan keadaan weather pada masa tu pula hujan. So cabaran kali pertama ni memang agak sukar. Race still on, kita tetap kena turun race sebab kita tak boleh nak replace rider last minute. So apapun, kita terus akan masuk untuk berlumba. So pada hari tersebut lah, bila kita set up ala kadar. Kalau korang tengok footage ni, yang mana abang hanya letakkan banner sahaja, letakkan banner, banting dan juga kapet. Kapet pun korang tengok ada koyak-koyak dekat situ sikit ya. Kapet pun sebenarnya beli kapet lebihan kat kedai kapet tu. So kita letak je kapet tu warna merah, agak panjang juga kapet tu, lepaslah 4 biji atau 5 biji motor. So kita lapik kapet, kita ambil sebelah dinding ya. So masa tu pun pit kita tak sewa lagi, kita sharing dengan tim lain. So kita ambil sebelah kiri dan kita set up, kita letak banner sebesar banner tu. Lepas tu kita letaklah banting-banting, dan certain banting tu adalah banting daripada sponsorship kita. Contoh pada waktu tu minyak enjin yang taja kita adalah Ipon Lubricant. So thank you Ipon, masa tu Ipon beri kepercayaan kepada kita. Selepas liquid moly, Ipon menjadi penaja utama juga untuk pasukan KBSHM PHR Racing Team pada ketika itu. So selain pada Ipon, RK Tagasako Chain juga menjadi penaja utama untuk kita punya sprocket dan rantai. Okey. Tak lupa juga Ipon juga menyediakan
helmet kit. Helmet kit kepada tim kita orang. Memang awesome guys. Helmet kit daripada iPhone. Dia ada cuci interior dalam, cuci helmet, surface helmet dan juga visor. Memang awesome. Kita guna waktu hujan. Dia punya run off memang proven, memang sangat bagus. So abang recommended, benda yang sangat bagus. Korang boleh cuba, korang boleh try. So selepas kita set up tu guys, kita pun dah prepare. Satu rider yang mana ganti Naim pada masa tu adalah Corey, menggunakan number 21 kalau tak silap abang. Okey, Corey dia menggunakan bike nombor 21. So kita turun pada kali tu punya race adalah 4 biji motosikal, 3 biji Yamaha R25 dan sebiji KTM R250. So masuk dalam track dalam keadaan litar yang masih basah. So kita orang pun kena tunggu steward untuk bagi green light untuk race on. Dia buat checking dulu track dan sebagainya. So sempatlah masa tu abang turun visit rider-rider lain dan sebagainya. So kalau korang tengok footage ni, abang ada sampai batuk-batuk kat situ kan. Maksud dia memang pagi tu kat week memang teruk, badan pun agak panas masa tu. Tapi semangat lah, race tu berkobar-kobar. So race on lah, okay, macam tu lah. So kita orang pun dah ready dan kita start lah qualifying untuk pagi tu. Sebelum race on lah, kita start qualifying. So bila start qualifying dengan litar yang basah, abang overshoot di turn 9 sekali dan naik ke atas grave ataupun batu-batu kat situ lah. Tapi alhamdulillah pada masa tu tak jatuh. So bila kita keluar daripada race, kita pun buat conclusion, kita buat macam postmortem antara tim abang Faizal dan Efzan. Masa tu kita orang bincang lah apa yang berlaku dan sebagainya. So kita nampak dekat situ kita punya gear ratio tak berapa ngam, daripada setup angin tak berapa ngam. So kita masuk pit, kita cuba ubah suai kita punya sprocket dan juga angin untuk setiap tayar untuk shoot balik dalam keadaan litar yang basah guys. Alright guys, so selesai sesi qualifying hari ni. So apa yang masalah dia hari ni yang abang face adalah bike abang dalam keadaan yang tak stabil. Tadi Iflan nampak overshot di turn 9. Nyari crash lah. Track basah hujan kan. Saya bekerja dengan track yang bekerja tak ngam. Tak berngam lagi. So hopefully setakat ni kita boleh buat pasal keadaan cuaca. So kita tunggu esok lah untuk race 1. So selepas set up semua, kita pun dah ready. Kita keluar untuk race guys. Kita keluar untuk race. Walaupun certain tempat kat Sepang ni dia dah agak kering sikit, tetapi tak fully kering. Dia still consider wet race. Dah ready, kita keluar lah. Kita keluar race. Tetapi waktu qualifying tu guys, kita orang tak dapat buat catatan masa terbaik sewaktu litar kering. So kebanyakan mostly daripada rider kita start di bahagian belakang. Sebab kita tak dapat buat catatan masa dengan lebih baik. Sebab biasanya kita buat waktu litar kering. Bila litar basah kita memang fail lah. Tambah pula dengan setup kita tak berapa nak cantik pada masa tu, mengakibatkan kita starting semua di bahagian belakang. Tapi tak apalah, tak jadi masalah. Sebab inilah pengalaman yang mana korang akan face ataupun korang akan tempuh bila korang start berlumba guys. So kita lepas habis race, kita masuk balik ke pit. Dan kita selalunya bila masuk balik ke pit, kita akan bertemu dengan rider-rider lain juga yang mana kita ada fighting dalam scene ataupun dalam track tu. Okay, just share feedback, share opinion masing-masing, macam mana keadaan riding dan sebagainya. So benda tu biasa guys. Biasanya semua racer, semua rider-rider ni dekat luar kita orang kawan sangat baik, tetapi dalam track kita orang memang sangat kompetitif lah. Maksud dia kita fight lah antara satu sama lain. Bukan kita cakap musuh, tetapi dalam track ni dia adalah lawan kita. Pasukan dia adalah lawan kepada pasukan kita. So kita akan bagi all out dan dia juga akan bagi all out. Tapi bila keluar daripada track, kita orang berkawan seperti biasa guys. Lepas tu kita pun startlah berlumba guys. Kita start berlumba. Lepas habis qualifying kita start berlumba. So bila kita start berlumba, biasanya di MSBK ni kita ada dua sesi. Satu race di hari Sabtu dan satu lagi race di hari Ahad, race 2. So kita pun startlah race. Start race, konsep dia sama aja. Sebelum race kita prepare bike dan sebagainya. Lepas tu kita race, dan habis race kita juga akan buat
postmortem tentang kita punya race tadi dalam track dan sebagainya. So feedback ni kita akan ambil data, kita akan record setiap data dari segi kita punya angin sebelum masuk track, lepas tu keluar track yang angin kita akan checking dari segi lap time, session by lap time juga di setiap sektor. Dalam Sepang ni kita ada 4 sektor, so kita akan tengok ada 5 sektor, tak silap bang. So setiap sektor tu kita akan tengok kita punya improve ataupun tak improve. So kalau tak improve, next time kita kena improve di mana sektor yang kita lemah. Sebab bila kita tengok sektor yang lemah ni yang kita kena perbaiki. Dan setiap sektor tu kalau kita ada 8 lap, kita akan checking balik sama ada kita konsisten tak di setiap sektor. Kalau di setiap sektor tu kita tak konsisten guys, kita kena perbaiki. Bermaksud dia macam ni. Kalau sektor 1, contoh sektor 1 ni lap pertama, lap kedua ataupun lap ketiga tu, kita tengok timing kita lebih kurang contohlah 57 second. So lap kedua tu kita buat berapa? Kalau kita buat 57 is consistent. 57.5 is consistent. Tapi kalau lap kedua tu kita buat 59, something wrong somewhere. So kita kena check balik. Tapi kadang-kadang bila dia tak konsisten, kadang-kadang ada blocking ataupun kita tak boleh nak buat overtaking, boleh juga mengakibatkan kita punya lap time dia tak konsisten kat situ. Tapi kalau tak ada masalah, tak ada back marker, tak ada gangguan ataupun tak ada overtaking, tapi kita tak dapat nak konsisten lap time kita, bermaksud kita punya problem. Mungkin dari segi braking point kita tak tepat, mungkin dari segi accelerate ataupun kita open throttle kita balik pada tempat-tempat yang perlu kita buka, kita tak buka, mengakibatkan lap time kita tak dapat catat dengan positif ataupun konsisten. Korang faham tak? Harap korang faham lah bahagian teknikal ni sikit kan. Tak apalah, nanti dalam video lain abang akan kutip sikit-sikit supaya korang akan nampak lebih jelas bagaimana sektor punya perjalanan dan macam mana kita nak konsisten kita punya lap time di setiap sektor tu. Okey, so pada masa tu jugalah kita berjaya habis dalam kelompok top 10, walaupun tak ada podium, tapi kita berjaya tamatkan dalam 10 kelompok pertama. So right guys, abang rasa itulah perkongsian abang untuk hari ini. Apapun harap korang terhibur dengan perkongsian dan sharing abang untuk hari ini. Kalau korang suka dengan video ni, please consider to subscribe untuk Kuartal Little Channel dan follow abang di semua social media, di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube. Abang akan letakkan link nanti di bawah. So apapun guys, kita masih dalam PKPB, pergerakan masih terbatas, so semua orang kena jaga penjarakan sosial, selalu cuci tangan, gunakan hand sanitizer, stay safe, stay at home, keluar jika perlu. So sampai jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum, Kuartal Little Channel. Bye guys.